Anda semua selamat ataupun sihat. Anda semua sihat ya. Teruskan. Nak tulis sekian 4 nak 194 dan 195 ya. Okey. Surah 194 dan 195 di bawah tajuk vektor pembawa penyakit. Vektor pembawa penyakit. Apa itu vektor? Apa itu vektor? Kami kena vektor itu adalah seperti medium ataupun pembawaan. Jadi pada bahan 1 kita hindari vektor terus. Bahan 2 kemudian merupakan horor dan pada bahan 2 merupakan cerita. Baik. Yang kamu kena baca bahan 1 dan bahan 2 dalam masa 3 minit. Jadi baca bahan 1 dan bahan 2 dalam masa 3 minit. Okey. Sebelum tu saya akan memberitahu kamu tentang aktiviti kita pada hari ini. Ya, objektif PDP kita pada hari ini ialah pertama, murid dapat membuat pembacaan menggunakan kaedah pembacaan KWLH dalam tahap dan ikut. Ya, murid menganalisi 4/4 ayat dalam perenggan yang mempunyai kejiduan idea. Apa itu KWLH? Baik, KWLH. K adalah know atau perkara yang sudah diketahui sebelum membaca. W adalah what, perkara yang hendak diketahui sebelum membaca. L, learn, pelajari. H adalah how, cara untuk mendapatkan maklumat tambahan yang ingin diketahui melalui pembacaan seterusnya. Baik. Langkah KWLH. Bagaimana kamu hendak menjalankan ini? Pertama, kamu kena mencatat maklumat di dalam laju K berdasarkan tajuk tadi. Kemudian, bila soalan mengenai maklumat yang ingin diketahui tentang tajuk dalam laju W itu, apa itu soalannya? Ingat lagi 5W1H? Okey, 5W1H iaitu siapa, apakah, bagaimana, mengapa, di mana, bila. Jadi ada 6. 5W1H atau what, why, when, happen. Tapi di sini saya ingin kamu menulis 3 pembinaan soalan saja, iaitu apakah, bagaimanakah dan mengapakah. Jadi kemudian baca petikan X. Baca petikan teks, semasa dan selepas membaca maklumat ke dalam laju L. Baik, untuk L adalah maklumat yang kamu dapat selepas membaca bahan dan bahan teks. Kemudian, sekiranya tiada jawapan bagi soalan di dalam laju W terdapat dalam teks laju L, catat maklumat yang tidak terjawab dalam laju H beserta cadangan sumber. Beserta cadangan sumber untuk mendapatkan. Maksud, sekiranya kita ada 3 soalan tadi, apakah, mengapakah, bagaimanakah, jawapannya ada, cari jawapannya dalam bahan teks. Jawapan kepada soalan yang kamu tidak ketahui tadi tiada dalam bahan, dalam bel, kamu perlu tuliskan soalan tersebut atau maklumat yang kamu nak tahu tersebut ke dalam laju H.
Okey. Ada 3 tadi kan. Contohnya kamu tak dapat jawapan untuk apakah. Okey, tak dapat jawapan untuk apakah. So, jadi kamu tulis semula soalan apakah itu dalam page. Kemudian kamu kena tuliskan apakah sumber yang kamu boleh dapatkan maklumat tersebut. Contohnya seperti dalam internet ke, laman sesawan YouTube ataupun dalam Facebook. Okey, nyatakan ada tak sumbernya di situ. Okey. Kemudian ini adalah contoh. Okey, contoh bagaimana nak melakukan KWLH. Di sini dia menyatakan tentang berita Syafiq Syahrin mahu kembali berlatih secepat mungkin. Jadi sebelum pembacaan, apa yang kamu tahu tentang Syafiq Syahrin ni? Okey, kenapa dia nak berlatih secepat mungkin? Mungkin dia sebelum ni telah mengalami kecederaan ataupun Syafiq Syahrin ni sebenarnya siapa? Dia adalah seorang pelumba MotoGP kan. Tengok gambar motor tu kan. Seorang pelumba MotoGP. Okey, itu kamu tahu sebelum pembacaan. Okey, kemudian apa yang kamu nak tahu? Okey, apa yang kamu nak tahu sebelum kamu baca? Okey, kenapa dia nak kembali berlatih? Mengapalah? Okey, bagaimana dia hendak kembali masuk pertandingan tu? Bagaimana cara dia merawat kecederaannya. Gitu. Okey, bagaimana? Sebab kamu tadi sebelum tu kamu tahu kemungkinan dia kembali berlatih ni sebab kecederaan. Okey. Itu yang kamu tahu. Jadi apa yang kamu nak tahu sebelum baca ialah bagaimana dia merawat kecederaan tu. Okey, kemudian mengapa dia nak kembali berlatih? Tu mengapa, bagaimana, apakah pula apakah latihan yang dia dapat? Okey, apakah bentuk latihan selepas dia kembali berlatih itu? Jadi ada 3 lah benda yang kamu nak tahu kan? Okey, kemudian L adalah perkara yang dipelajari. Okey, jadi saya tunjukkan apa yang dipelajari selepas membaca berita ini. Okey, tengok. Okey, tadi yang diketahui ialah Syafiq Syahrin ni siapa? Pelumba MotoGP. Kemudian sebelum ni dia mengalami kemalangan. Okey, kemudian yang dia perlu yang diketahui kemalangan lah. Dan kecederaan yang dialami tu apa? Okey, apakah kecederaan yang dialaminya? Apakah rawatan dia? Jenis latihannya apa? Selepas merawatan, apa jenis latihan perlombaan? Kemudian selepas dia membaca bahan tersebut, dia dapati maklumat yang jawapan kepada soalan yang ingin diketahui ialah kemudahan flat besi pada tangan, flat besi telah dikeluarkan, flat besi dan prestasi lagi. Dua maklumat ini adalah jawapan kepada rawatan yang diterima. Okey. Tapi jawapan kepada punca kemalangannya, kecederaan, jenis latihannya tiada dalam maklumat. Jadi ketiga-tiga yang tak dijawapan ni jadi semula ke dalam ruangan teks. Okey. Kemudian tuliskan sumber rujukan apa yang boleh dicari maklumat untuk ketiga-tiga soalan yang belum ada jawapannya, iaitu melalui YouTube ataupun okey. Oleh itu, untuk tugasan pertama kamu ialah buat kotak pembacaan KWLH. Isikan maklumat yang kamu ketahui sebelum pembacaan bahan 1 dan bahan 2. Kemudian perkara yang diketahui apa, what, perkara yang dapat dipelajari selepas membaca bahan 1 dan bahan 2, learn, dan cara untuk mendapatkan maklumat tambahan melalui pembacaan seterusnya iaitu how, dengan lengkap. Baik. Okey. So tadi bahan 1 tadi dari leptospirosis. Okey. Iaitu tadi forum, kemudian bahan 2 tadi cerita bahana titik. Okey. So kamu tuliskanlah.
apa maklumat yang kamu ketahui sebelum pembacaan? Okey, tadi kamu dah tahu maksud apa? Vektor. Okey, tuliskanlah perkara yang kamu tahu tu maksud vektor ialah apa tadi. Kemudian apa lagi yang kamu tahu tentang tikus? Jadi tulislah tikus tu apa? Tikus adalah binatang apa? Yang binatang perosak yang membawa penyakit. Gitu. Okey. So, itu perkara yang kamu tahu. Okay. What? Perkara yang hendak kamu tahu. Jadi yang 5W1H tu kan sebenarnya okey, yang untuk tajuk ini kamu tuliskan 3 sahaja pembinaan soalan yang hendak kamu ketahui, iaitu apakah, bagaimanakah, mengapakah. Okey, binaan soalan kamu sendiri. Contohnya sebelum kamu baca tadi tu forum tentang penyakit tentang kencing tikus tu, apa yang kamu nak tahu? Okey. Ataupun bagaimanakah atau mengapakah. Bina soalan kamu sendiri. Contohnya apakah jenis tikus? Okey, contoh. Apakah jenis tikus yang menyebarkan penyakit ini? Okey, itu contohlah. Kemudian untuk bagaimanakah? Mungkin kamu nak tahu bagaimanakah cara tikus itu menyebarkan penyakit, kan? Kemudian untuk mengapakah kita perlu menjaga, mengapakah kita perlu merawat penyakit ini? Mengapakah kita perlu merawat penyakit ini? Okay. So itu 3 binaan soalan yang kamu nak ketahui lah dan kamu tuliskan dekat dalam ruangan what. Okay. Ingat kalau ayat tanya mesti ada tanda soal. Kemudian and learn. Okey, yang ini kamu cari jawapannya dekat dalam bahan 1 dan bahan 2. Okey, kemudian tulislah jawapannya. Okey, tadi untuk apakah contoh tikus yang boleh menyebabkan penyakit kan? Ada tak jawapannya dekat dalam tu? Okey, kalau ada tuliskan ayatnya, kalau tiada tulis tiada. Okey, untuk 2, bagaimanakah? Tadi bagaimanakah kan? Tadi awak nak tahu bagaimana penyakit ini disebarkan kan? Okay, ada tak jawapannya dalam bahan 1 atau bahan 2? Kalau ada, tuliskan jawapannya. Okey, cara penyakit ini disebarkan melalui apa? Okay. Mengapakah? Tadi soalan kamu ialah mengapakah kita perlu merawat penyakit ini? Mengapa kita perlu merawat penyakit ini? Jadi, ada tak jawapannya dalam petikan atau bahan 1 dan bahan 2 tadi? Kalau ada, tulislah. Kita perlu merawat penyakit ini kerana ada tak? Okey. Kalau ada, tuliskan ayatnya dengan lengkap. Dan kalau tiada, contohnya kalau tiada lah, contohnya soalan nombor 1, apakah tu kan? Kalau tiada, tuliskan balik. Okey, ayat tanya tadi, apakah contoh jenis tikus yang boleh menyebabkan penyakit ini? Okey, tuliskan dekat page nombor 1. Kemudian tulislah sumber mana yang kamu boleh dapatkan maklumat tersebut. Okey. Baik. Okey, untuk tugasan kedua kamu, kamu perlu membuat ulasan. Pertama tadi adalah pembacaan KWLH. Kamu kena kenal pasti mana kena lengkapkanlah pembacaan kotak KWLH-nya. Kemudian kamu kena buat ulasan. Okey, kena buat ulasan untuk ini. Ulasan dia senang saja. Okey, ulasan macam kamu buat ucapan. Selamat sejahtera Cikgu Rahimah, saya siapa, dari kelas apa. Ini mengulas pandangan daripada penulis forum generasi Z yang bertajuk. Okey, maksudnya kat sini penulis ni ada dekat bahan 1. Jadi kamu kena ulas pandangan penulis yang tulis forum dekat bahan 1 saja. Okay, yang bertajuk apa dekat forum forum tu bertajuk apa? Okey, kesihatan. Okay. Sekarang yang disampaikan oleh penulis forum bernama Tan Meja menyatakan, okey. Jadi setiap penulis akan menyatakan 2 perkara yang disampaikan.
Okey, nyatakan dua perkara yang disampaikan. Okey, ada 3 penulis, jadi 6 istilah, okey, 6 ulasan atau perkara yang disampaikan oleh penulis-penulis tersebut. Okey, akhir sekali sekian, terima kasih. Salin semula rakam suara iaitu baca ulasan ni dan hantar dalam kedudukan kelas. Okey. So ini dia punya contoh lah, okey, contoh ulasan. Okey. Perkara yang disampaikan oleh penulis forum bernama Tan Media apa? Yang dinyatakan tu menyatakan maksud dia leptospirosis ialah okey, ambil jawapannya dalam bahan satu tadi, masukkan dekat dalam ni. Seterusnya penyakit ini berpunca daripada tuliskan. Okey. Apa yang punca penyakit ini. Okey. Kemudian selain itu penulis bernama Kalaiwani menyatakan maklumat tentang ini saya dah bagi dia punya keyword dia, okey. Cara bakteria leptospirosis disebarkan melalui salin balik. Okey, melalui apa? Di samping itu cara penyakit ini dijangkiti melalui apa? Okay, ada jawapannya dekat pandangan dia tadi tu. Seterusnya penulis bernama Haji Alias menyatakan bahawa simptom-simptom kat sini Haji Alias menyatakan simptom-simptom penyakit. Apa simptom-simptomnya? Nyatakan dekat sini. Okey, tuliskan semula. Selain itu kesan kepada pesakit jika lambat menerima rawatan iaitu apa? Okey, tuliskan. Ada jawapannya dalam bahan satu iaitu forum tadi. Okey. Okey, ini adalah dia punya cadangan untuk learn. Okey, cadangan jawapan untuk learn. Learn ni sebenarnya perkara yang kamu ketahui selepas pembacaan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 maklumat ni ada tak jawapan untuk 3 soalan kamu tadi. Okey, so tuliskanlah. Okey, kalau tak ada, saya tadi cakap binaan soalan yang tak ada jawapan tadi masukkan dekat dalam how. Okey. Okey. Kemudian tugasan SP 3.6.1. Okey, ini kamu perlu memahami tadi kita punya objektif tadi kamu kena nyatakan kesalahan ketentuan perenggan kan. Okey, ketentuan ayat dalam perenggan. Jadi untuk membuat tugasan kedua ini ialah pertama kamu kena memahami 3 syarat ketentuan idea dalam penulisan. Dia punya notanya ada dekat surat 195 dekat dalam biru. Okey. 3 syarat ketentuan idea dalam penulisan. Di dalam penulisan, apa-apa penulisan dia ada syarat-syarat supaya kita punya penerangan dekat dalam penulisan itu jelas. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama, kesatuan perenggan. Perenggan yang dihasilkan menjurus kepada satu hal atau satu idea saja. Kalau perenggan itu cerita pasal langkah saja dicerita, diuraikan tentang langkah. Kalau perenggan itu cerita pasal punca atau simptom, punca atau simptom saja dihuraikan dalam perenggan itu, bukan idea lain. Itu maksudnya kesatuan perenggan. Kemudian kepaduan. Urutan idea atau maklumat dalam perenggan teratur dan tidak melompat-lompat. Maksudnya urutan idea, contohnya dia cakap tentang langkah, mesti dia cakap tentang bagaimana langkah itu dilakukan, contoh langkah-langkahnya, kemudian penegasan dia kan. Dia tak ada lompat-lompat. Maksudnya dia tak adalah ada bila dia cerita pasal langkah, kemudian dia cerita pasal kesan, kemudian dia cerita pasal contoh langkah pula. Itu dia melompat. Dia melompat. Perkembangan yang lengkap terdiri pada 2 komponen utama iaitu ayat judul, ada ayat logik atau ayat isi. Contohnya isi dia nak cerita tentang kesan. Okey. Dan pengembangan, dalam pengembangan tu atau huraian contoh, data dan sebagainya.
bagi huraian kesalahan dari segi perkembangan lah kalau ada ayat ini tapi ayat huraian, tak ada contohnya yang berkaitan. Jadi itu dia ada kesalahan dari segi perkembangan. Okay. Kemudian selepas kamu memahami apa itu syarat kejiwaan idea dalam penulisan, kamu kena kenal pasti tiga, salah ini ya, 4 ya. Okey, yang ini 3. Okey. 3 lah. Tadi dalam objektif 4. Okey, sekarang kita tukarkan objektif kita 3 saja. Kenal pasti 3 perenggan yang mempunyai kesalahan kejujuan idea pada bahan 1 dan bahan 2. Jadi kamu kenal pasti 3 perenggan saja. Sama ada bahan 1 dan bahan 2. Kamu jangan ambil dekat bahan 1 saja. Bahan 2 kita ambil. Ya. Ambil jadi bahan 1 dan bahan 2. Tak kisahlah nak ambil bahan 1 perenggan saja, bahan 2 ambil 2 perenggan ataupun bahan 1 ambil 2 perenggan, bahan 2 ambil 1 perenggan. Okey. Salin perenggan tersebut dan berikan alasan kesalahan dalam setiap perenggan yang mempunyai kesalahan kejiwaan idea tersebut dengan ayat yang lengkap, dengan ayat yang gramatis dan lengkap. Okey, macam mana? Okey, kamu buatkan kotak kejituan idea. Okey, buatkan kotak kejituan idea. Okey. Salinlah. Okey, tadi okey, 3 maksudnya 3 dari bahan 1, 3 lagi pada bahan 2. Okey, maaf 3 pada bahan 1 dan 3 lagi pada bahan 2. Okey. Okey, yang ni maaf ya anak-anak. Okey. Jadi awak tulislah, okey, salin balik perenggannya. Okey, salin balik perenggannya. Okey. Contohnya tadi bahan 1 perenggan yang pertama silatan meja tadi kan. Okey, salin balik. Salin balik daripada apa khabar sampailah hidung atau makanan. Okey, salin balik. Perenggan itu tidak jitu kerana apa kesalahan dia? Adakah dia ada kesalahan dari segi kesatuan perenggan, kepaduan atau perkembangan? Okey. Sama juga pada bahan 2. Okey, salin balik. Awak nak salin, kan di situ ada 6 perenggan dalam bahan 2 tu kan? Okey, cari 3 saja perenggan yang ada kesalahan kejituan idea. Okey. Dan nyatakan alasannya. Perenggan itu tidak jitu kerana apa? Adakah dia ada kesalahan dari segi kesatuan perenggan, kesatuan kepaduan atau kesalahan dari segi perkembangan. Okey. Dan bukan tulis begitu saja kena tulis kerana ada contoh kerana ada kesalahan perenggan iaitu apa? Kena nyatakan alasannya. Okey, dengan jelaslah. Okey, di sini saya sertakan cadangan jawapan kesalahan kejituan idea. Okey. Baik. Yang pertama tadi kan pada bahan 1 3 perenggan kan, jadi awak salin balik yang ini. Okey, terdapat kesalahan dari segi perkembangan. Okey, maksudnya nanti awak gariskan. Okey, yang warna kuning ni dia punya kesalahan Okey. Awak gariskan bermula dari ni. Dekat dalam bahagian ini adalah pendahuluan. Okey, pendahuluan dia dah menyatakan maksud. Okey, dalam perenggan pendahuluan ada menyatakan maksud. Okey, tapi dekat dalam ni dia ada menyatakan sebab. Hal ini disebabkan oleh. Jadi ada ayat sebab. Okey, anak-anak tahu tak ayat sebab ni masuk kat bahagian mana?
dekat bahagian perenggan isi, bukan perenggan pendahuluan, betul tak? Jadi dia ada kesalahan dari segi perkembangan kerana alasannya kerana sepatutnya dalam perenggan pendahuluan tidak dimasukkan ayat huraian, iaitu ayat sebab. Itu dia punya alasan lah. Itu alasannya. Kemudian perenggan yang kedua. Perenggan kedua ni awak salin dari bakteria Leptospira sampai telah tercemar dengan Leptospira. Ini salin. Kemudian gariskan mana dia punya kesalahan dia. Dekat sini kesalahannya, yang ni dinyatakan tentang cara atau cara bakteria itu disebarkan. Tetapi dekat sini dia tulis orang ramai tidak digalakkan mengunjungi tempat-tempat tidak digalakkan mengunjungi tempat-tempat yang mempunyai banyak tikus membiak. Ini adalah ayat apa? Tidak digalakkan. Adalah ayat larangan kan? Dekat sini dia cerita pasal cara tikus penyakit ini membiak. Tiba-tiba dia masukkan pula ayat larangan ni. Jadi pengembangannya tu tidak koheren, tidak bertautan. Sepatutnya dicerita pasal kaedahnya saja sampai satu perenggan. Dalam satu perenggan. Kaedah penyakit ini berjangkit. Dia mempunyai kesalahan dari segi pengembangan kerana apa? Telah memasukkan ayat larangan untuk berkunjung ke larangan ayat tidak boleh berkunjung ke tempat tikus membiak. Maksudnya memasukkan ayat larangan yang tidak berkaitan dengan isi tu, yang tidak berkaitan dengan isi cara bakteria ini membiak. Itu dia punya alasannya. Kemudian yang ketiga, dekat perenggan ni kamu salin, salin yang Haji Alias ni salin dia punya perenggan dia. Kemudian dia punya kesalahannya ialah mempunyai kesalahan dari segi pengembangan. Kenapa pengembangan? Pengembangan itu tadi itu ya ayat-ayat atau huraian contoh semua tu kan. Sama juga dekat ayat pertama dia cakap tentang rawatan, perlu rawatan segera. Tiba-tiba dekat ayat seterusnya dia cakap simptom. So rawatan dengan simptom tidak berkaitan. Bukan idea yang bukan huraian untuk rawatan ni. Jadi perenggan ini mempunyai kesalahan dari segi pengembangan kerana memasukkan huraian tentang simptom jangkitan yang merupakan bukan huraian kepada rawatan. Rawatan penyakit. Itulah dia punya alasan. Seterusnya pada bahan 2, kamu nak pilih perenggan mana? Contohnya perenggan inilah perenggan kedua. Setelah seminggu, Jivan pun dibenarkan pulang. Dia berehat di rumah. 2 orang sahabatnya, Helmi dan Hotkir, telah datang melawatnya. Jivan sudah boleh berbual-bual dengan mereka. Sebelum ini, Jivan tidak boleh terlalu banyak bercakap. Kalau boleh bercakap, dia akan terbatuk-batuk. Tekaknya pula akan berasa perit semasa menelan air. Jadi, apa kesalahannya kat sini? Sekarang ni pada perenggan pertama, cerita tentang Jivan dah balik. Dah balik, kawan-kawannya datang. Tapi tiba-tiba kat sini dia cerita masukkan ayat Jivan tak boleh banyak bercakap. Sebelum ni Jivan tak banyak bercakap. Kalau bercakap dia akan terbatuk-batuk. Maksudnya dia sudah masukkan huraian lain. Bukan huraian Jivan ni balik jumpa kawan-kawan.
Jadi perenggan ini mempunyai kesalahan dari segi kepaduan. Kepaduan tadi apa? Melompat-lompatlah idea dia. Melompat-lompat. Maksud dia idenya melompat-lompat. Sepatutnya dia cerita yang tidak banyak bercakap, tekak hanya perit ni pada perenggan yang pertama, dia punya simptom. Okey. Jadi terdapat kesalahan dari segi kepaduan kerana telah memasukkan ayat simptom given dalam perenggan 2. Okey. Itu dia punya alasan untuk kesalahan dari segi kepaduan pada perenggan 2 ni. Okey, kemudian awak nak ambil perenggan yang mana? Contohnya perenggan yang ketiga lah. Okey, air normal saline kelihatan menintir dari botol yang tergantung. Okey, yang ni ayat yang pertama idea dia cerita pasal air normal saline yang selalu orang pesakit tu kalau dekat hospital dia ada masukkan dekat dalam badan tu kan. Okey, tubuhnya tidak bermaya. Tiba-tiba Helmi teringat semasa mula-mula. Okey, jadi ini adalah kesalahan dari segi apa? Dari segi saya lupa nak tulis kat sini. Okey, kesalahan dari segi ni cerita pasal air selin ni, tubuhnya tidak bermaya ni, maksudnya keadaan Jervin, okey. Tiba-tiba cerita pasal dia mandi-mandi dekat sungai, dekat hutan Ipoh, Pelangi. So itu adalah kesalahan dari segi apa? Kesalahan dari segi pengembangan. Betul tak? Okey, pengembangan. Okey, kita masih dekat ini lagi Okey, kesalahan dari segi pengembangan. Kenapa? Okey, perenggan ini mempunyai kesalahan dari segi pengembangan kerana okey, pada awal perenggan cerita tentang keadaan tubuh Jervin. Okey, tetapi telah dimasukkan huraian tentang cerita mereka bermandi-manda di hutan Ipoh Pelangi. Itu alasan dia. Okey, yang ketiga, contohnya awak nak ambil yang mana? Okey, inilah okey. Helmi memberitahu Makcik Kamlesh bahawa ada kemungkinan Jivan menghidapi leptospirosis kerana minum minuman intin itu. Walau bagaimanapun, mungkin juga ada sebab lain. Jivan mungkin terminum air sungai yang dicemari oleh kencing tikus. Jadi ini adalah huraian tentang kemungkinan atau punca Jivan ni ada penyakit leptospirosis ni. Lepas tu tiba-tiba ada masukkan ayat ini pula. Dia ada melihat tikus di kawasan mereka berkilau. Jadi ayat ni adalah ayat apa? Ayat ni dia menghuraikan tak punca ataupun kemungkinan Jivan ni kena ada penyakit ni. Okey, so ini dia tidak berkaitan ataupun dia tidak dikaitkan. Dia melompatlah, okey, pengembangan. Huraiannya tidak berkembang dengan baik. Okey, jadi kat sini ada perenggan ini mempunyai kesalahan dari segi pengembangan kerana terdapat ayat apa? Terdapat ayat contoh ni ayat contoh yang tidak berkaitan dengan idea kemungkinan Jivan menghidapi penyakit leptospirosis. Saya ulang semula ya. Okey, perenggan ini mempunyai kesalahan dari segi pengembangan kerana terdapat ayat atau terdapat contoh yang tidak sesuai dengan idea kemungkinan Jivan menghidapi penyakit leptospirosis. Itu dia punya alasan kesalahan tersebut. Okey, jadi saya dah nyatakan 3 kesalahan kejituan idea pada bahan 1 dan pada bahan 2. Okey.
seterusnya. Ini adalah penilaian tugasan 2. Sebelum ni saya suruh kamu buat penilaian kan? Okey. Kamu copy balik, nanti saya akan masukkan dalam Telegram penilaian ini. Cuma kamu kena copy balik dia punya penilaian lah. Okey, sama bila kawan ikut pasangan yang sebelum ni yang sebelum ni saya sudah bagi okey. Contohnya jika kawan kamu sudah hantar tugasan 1 dan tugasan 2 tadi, kamu hanya buat penilaian pada tugasan 2 dia saja. Okey. Okey, kemudian kamu tengok adakah dia menyalin perenggan dengan lengkap. Kalau dia menyalin dengan lengkap, kamu bagi sangat baik. Kemudian kedua, memberikan alasan kukuh berdasarkan syarat kejituan idea. Kalau tadi dia dah salin perenggan, okey, alasan dia kukuh tak? Dia bagi tahu tak apa kesalahan kejituan idea tersebut dan alasannya apa. Okey. Kemudian memberikan alasan menggunakan ayat yang gramatis, maksudnya ayat dia gramatis ataupun tidak. Maksudnya ada tak ayat dia tu ada subjek atau tidak, ada tak ayatnya tergantung ke. Okey, itu maksudnya ayat yang gramatis. Okey, kemudian dapat mengenal pasti perenggan yang mempunyai kesalahan yang betul. Maksudnya dia dapat kenal pasti tak 3 kesalahan, 3 perenggan yang ada kesalahan pada bahasa 1 dan 3 perenggan yang ada kesalahan pada bahan 2. Tulisan kemas dan tiada kesalahan ejaan tak? Okey, bagilah penilaiannya. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Saya harap kamu boleh hantar tugasan itu dalam channel kita, iaitu channel Telegram kelas kamu masing-masing. Okey, hantar pada channel Telegram kelas kamu masing-masing. Terima kasih. Itu saja pada saya pada hari ini. Bye.